Salam Malaysia Madani, berita pagi Sabah edisi Rabu 12 April bersama saya Magdalena Debol. Kumpulan Sawit Kinabalu menyerahkan zakat perniagaan berjumlah lebih 6.25 juta ringgit bagi tahun kewangan 2022 kepada Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS di Istana Seri Kinabalu. Replika cek zakat disampaikan Pengarah Urusan Kumpulan Sawit Kinabalu, Datuk Bacho Jahansi kepada Yang di-Pertua MUIS, Datuk Sri Yahya Hussein, disaksikan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Saya mewakili Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sebagai pengurusi Kumpulan Sawit Kinabalu untuk kami menyerahkan bayaran zakat perniagaan sejumlah lebih 6 juta untuk tahun kewangan tahun lalu. Dan ini merupakan tahun ketiga berturut-turut pihak Kumpulan Sawit Kinabalu menyerahkan zakat perniagaan kepada Majlis Ugama Islam Sabah. Walaupun harga kelapa sawit itu agak baik, tetapi kos production telah meningkat. Jadi maknanya 2 tahun dahulu kos itu ada murah sikit, tapi tahun lalu kos ada meningkat dan menyebabkan bahawa keuntungan itu menurun sedikit. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Tun Dr. Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu, dalam kunjungan berasingan, Selkom Timur Sabah Sindren Berhad turut menyerahkan zakat perniagaan berjumlah 1.51 juta ringgit bagi tahun kewangan 2022 kepada MUIS. Diharap sumbangan kami juta ini dapat disampaikan kepada asnaf-asnaf yang telah ditetapkan oleh agama kita, dan mudah-mudahan ia dapat juga membantu bukan sahaja asnaf dan juga penduduk Sabah, insya-Allah. Jadi kami berharap dengan penyampaian zakat ini diberikan juga keberkatan kepada bukan sahaja kepada Sabah juga dan juga kepada company lah. Gagal mempamerkan tanda harga, seorang peniaga di sebuah pasar awam Batu Lapan Sandakan dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Daerah Sandakan dalam ops bersepadu bersama Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah. Ketua Cawangan KPDN Daerah Sandakan Azdi Zukri John berkata peniaga terbabit dikenakan kompaun sebanyak RM200 kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Percatutan 2011. Untuk peniaga di luar sana, ambillah untung secara berhemah ataupun untung yang berpadalah. So, sekarang kita tahu orang semua susah. Jadi kita sama-sama jalankan tanggungjawab sebagai peniaga, dan kami akan jalankan tugas kami sebagai pihak pengkuasa dan juga pengguna, belilah dengan penuh berhemah. Beliau ditemui media selepas mengetuai operasi berkenaan di Pasar Awam Batu Lapan dan Pasar Umum Sandakan. Operasi dijayakan 15 penguatkuasa dari kedua-dua agensi itu turut mengesan satu resit yang disyaki memperoleh bekalan ayam daripada rumah sembelihan yang tidak berdaftar dan ianya diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk siasatan lanjut. Dalam pada itu, Azdi menasihati peniaga agar menjual ayam bulat mengikut stok yang diperoleh berbanding menjual bahagian-bahagian ayam kepada potongan. Sebanyak 15 premis perniagaan diperiksa dalam op bersepadu ini. Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS bercadang mewujudkan pertubuhan kebajikan khusus bagi menjaga perihal warga Sabah di Semenanjung. Presidennya Tan Sri Liew Yun Fah berkata, ia susulan pelbagai aduan diterima mengenai isu dan masalah anak perantauan Sabah yang memerlukan bantuan. Kita ini sebagai satu parti yang telah diamanahkan oleh rakyat dan pemimpin negeri sebagai membantu rakyat di peringkat yang susah. Jadi selepas ini saya akan hubungi dengan jawatan kuasa saya untuk pastikan kami akan wujud satu badan NGO lagi, merapatkan dengan persatuan-persatuan NGO yang berada di Kuala Lumpur.
Beliau menyatakan demikian kepada media di pejabatnya di Tawau. Pihaknya juga bercadang bekerjasama dengan Pertubuhan Kebajikan Anak Sabah Kami Bersatu Selangor untuk meluaskan lagi skop bantuan agar kebajikan rakyat Sabah terbela. Terdahulu PHRS membantu menguruskan jenazah anak jati Tawau yang meninggal dunia akibat kemalangan maut di Klang untuk dihantar dan dikebumikan di daerah tersebut. Kempen kesedaran bijak membantu elak tertipu Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat mampu mendidik masyarakat agar menderma mengikut saluran yang betul dan berdaftar. Wakil Rakyat Balung Datu Hamid Awang berkata, kempen berkenaan dilaksanakan melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah sebagai usaha menangani golongan peminta sedekah terutama yang membabitkan kanak-kanak. Supaya peniaga-peniaga yang ada di bazar ini dapat mengelakkan daripada memberikan sumbangan-sumbangan atau kewangan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Lebih baik kita memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dan juga kita berbelanja untuk kebaikan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas mengedarkan risalah kempen berkenaan kepada peniaga bazar Ramadan di Fujima Tawau. Tambah Datu Hamid, sikap pemurah rakyat dijadikan peluang oleh sindiket pengemis mengaut keuntungan sekaligus menjadi faktor lambakan pengemis pada bulan Ramadan. Justru beliau meminta masyarakat agar memainkan peranan memberikan sumbangan mengikut saluran yang betul. Jadi kita mau masyarakat setempat, khususnya yang pada waktu perayaan ini, supaya mereka bijak membantu. Salurkanlah bantuan anda kepada agensi yang sepatutnya dan kenal pasti. Bila kita nak bantu, kita kenal pasti kemanakah uang kita itu. Pusat Pembangunan Minda Insan PPMI Sabah merancang untuk mewujudkan pusat tersebut di setiap daerah di negeri ini. Penyelaras PPMI Pusat Pembelajaran Komuniti Luar Bandar Sabah, Surail Abdul Kahar LSE Ting berkata, ia bagi membolehkan pendidikan dan kemahiran kepada kanak-kanak di setiap daerah secara menyeluruh. Jadi harapan kita pusat atau PPMI ini akan terus berkembang dan kita punya perancangan adalah untuk meletakkan ataupun mewujudkan pusat ini di setiap daerah ataupun di setiap parlimen bagi memberi ruang dan peluang kepada anak-anak yang berada di kawasan tersebut mengikuti pengajian pelajaran dan juga kemahiran-kemahiran tertentu yang kita tawarkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Ba ini di studio RTM Kota Kinabalu. PPMI memberi fokus utama kepada kumpulan sasar iaitu anak-anak etnik minoriti dan miskin luar bandar Sabah yang terpinggir daripada program pembangunan aliran arus perdana negara melalui aktiviti teras pembangunan modal insan iaitu pendidikan asas, latihan kemahiran hidup dan latihan kemahiran kesukarelawan. Jelasnya walaupun majoriti yang disasarkan adalah etnik minoriti ataupun kaum bajau, tetapi PPMI ini juga membuka peluang kepada anak-anak tempatan atau etnik lain yang ingin mengikuti program pendidikan akademik, pendidikan agama serta latihan kemahiran di pusat PPMI terbabit. Setakat ini terdapat 7 lokasi PPMI yang aktif di Sabah, antaranya PPMI Kampung Kabuk Kunak, PPMI Kampung Tagupi Laut, PPMI Kampung Paman Hutan Lahat Datu, PPMI Pulau Mabul, PPMI Pulau Tanduan dan PPMI Kampung Hidayat Sempurna. Seramai 60 saudara baharu daripada pelbagai peringkat umur, latar belakang dan tempat menyertai Seminar Mualaf Madani 2023 di Kota Marudu. Program bertujuan menyantuni dan memberi pendedahan serta ilmu kepada saudara baharu mengenai keperluan mualaf dalam memenuhi tuntutan agama Islam. Pengarah Jains Datuk Saiful Zaman Sangul berkata, seminar ini merupakan antara salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Jains untuk memberi kefahaman lebih mendalam terhadap agama Islam serta panduan dalam menghadapi cabaran sebagai saudara baharu. Kita berhasrat sangat supaya saudara-saudara baru ini dia boleh hidup dengan berdikari sendiri, dia boleh membentuk jati diri sendiri. Dan bukan sekadar itu, bila mereka ada kemampuan, dia pula menyampaikan kebaikan pada orang lain. Dan inilah di antara hasratnya ni, dia selain kita menjadikan mereka imannya bagus,
Beliau berkata demikian kepada RTM dalam seminar berkenaan di Kota Marudu. Program-program yang dibuat ini manfaatnya sungguh besar sekali dan sungguh bernilai sekali karena dia tidak meninggalkan kita begitu sahaja. Kita sudah masuk Islam tetapi kita masih disantuni ataupun kita dipelihara untuk menambah iman dan ilmu. Sangat membantu bagi kami yang saudara barukan, ya sangat membantu untuk mendalami agama Islam ini dengan lebih mendalam lagi. Seminar ini dianjurkan bersama oleh Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Jains, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu, Hidayat Center Foundation Cawangan Sabah dan beberapa badan bukan kerajaan NGO. Lebih 1,000 pek makanan diagihkan kepada masjid dan surau dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Dalit sempena bulan Ramadan oleh Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dun Pantai Dalit Irwandi Matsyah berkata, turut diberikan wang tunai kepada golongan asnaf bagi membantu meringankan beban golongan berkenaan. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita RTM dalam majlis ringkas penyerahan pek makanan berbuka puasa di Kompleks Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Kinabalu. Sementara itu, barisan sukarelawan My Phone Action tidak ketinggalan tampil menghulurkan sumbangan makanan yang diberikan kepada 58 asnaf di Pulau Gaya melalui program Jelajah Ramadan Yosh UMS 2023. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, Wakil Penyelaras Program Sakina Fatini Sohaimi berkata, program yang disertai pelajar UMS dan Politeknik Kota Kinabalu ini bertujuan meringankan beban golongan asnaf sepanjang bulan Ramadan. Sakina berkata program Jelajah Ramadan itu diadakan di seluruh Sabah secara berperingkat dan program di Pulau Gaya merupakan yang ke-7 setakat ini. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Terus setia bersama RTM. Saya Magdalena Depol. Salam Malaysia Madani. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. Ni是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan hap. Okay, mic check 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Tiap halaman akbar, siang dan malam full bar.